Assalamualaikum dan selamat pagi. Paparan slide ini merupakan hasil perbincangan kumpulan kami iaitu daripada kumpulan 13 mengenai peranan ketaksaan leksikal dan struktur yang mempengaruhi proses pemahaman manusia. Oleh itu, kami akan membentangkan hasil perbincangan kami. Ketaksaan leksikal. Ketaksaan leksikal merupakan ketaksaan yang terdapat pada peringkat leksikal ataupun perkataan dan bukan pada peringkat tata bahasa. Ketaksaan leksikal ini hanya melibatkan kata-kata tertentu dalam sesebuah ayat. Hal ini demikian kerana sesuatu ayat mempunyai lebih daripada satu makna dan setiap makna menghasilkan tafsiran yang berbeza untuk sesebuah ayat. Kemudian ketaksaan leksikal juga berlaku apabila butir-butir leksikal mempunyai sifat berganda dari sudut makna disebabkan cara penggunaannya mahupun kerana perkara yang leksidental. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai jenis ketaksaan leksikal. Yang pertama ialah homonim, di mana homonim ini merujuk kepada kata yang memiliki bentuk yang sama dari segi sebutan, ejaan atau kedua-duanya tetapi mempunyai makna yang berbeza. Contohnya perkataan daki. Daki yang pertama merujuk kepada kotoran dan yang kedua merujuk kepada perbuatan memanjat. Jenis ketaksaan leksikal yang kedua ialah homofon, iaitu merujuk kepada kata yang memiliki sebutan sama tetapi ejaan berlainan dan menghasilkan makna yang berbeza. Contohnya beng dengan beng, masa dengan masa, syarat dengan syarat dan lain-lain. Seterusnya ialah homograf yang merujuk kepada kata yang memiliki ejaan sama tetapi berbeza sebutan dan menghasilkan makna berbeza. Contohnya semak dengan semak yang dibezakan dengan sebutan ipepet. Bunyi yang pertama ialah semak yang merujuk kepada belukar, manakala bunyi yang kedua ialah semak yang merujuk kepada menyemak atau meneliti semula. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan iaitu jenis ketaksaan leksikal hiponim. Okey, hiponim merujuk kepada makna umum yang mempunyai makna khusus iaitu makna sesuatu ungkapan itu merupakan sebahagian daripada makna ungkapan lain. Sebagai contoh, cempaka, melati, melur, enggrik ialah hiponim bagi bunga. Seterusnya adalah sinonim. Sinonim merujuk kepada kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dengan kata lain. Okey, jika kita lihat di sini, perkataan jemput dan undang ini mengandungi makna yang hampir sama. Okey, jemput bermaksud pergi ke rumah seseorang dan membawanya ke majlis yang patut dihadiri. Manakala undang membawa maksud meminta seseorang untuk hadir ke rumah. Baiklah, yang seterusnya ialah polisemi. Polisemi ini merupakan ketaksaan leksikal yang paling dominan kerana polisemi ini merujuk kepada kata yang mempunyai banyak makna. Okey, jika sesuatu perkataan itu mengandungi banyak makna, maka tafsiran seseorang itu akan berbeza-beza. Okey, contoh perkataan di sini adalah kering. Kering membawa banyak makna iaitu satu, tidak berair, kedua, tidak basah atau lembap, ketiga, tidak mendapat hujan yang mencukupi, dan yang terakhir adalah tidak beruang. Okey, seterusnya adalah meronim. Meronim merujuk kepada sebahagian daripada sesuatu keseluruhan yang besar, iaitu holonim. Contohnya, komputer adalah holonim, manakala meronimnya ialah monitor, CPU, tertikus dan lain-lain yang melibatkan bahagian-bahagian dalam komputer. Dan yang terakhir adalah konotasi. Konotasi merujuk kepada makna tersirat atau makna tambahan bagi sesuatu perkataan atau frasa. Okey, jika kita lihat contoh yang diberikan di sini adalah kumbang. Kita tahu bahawa kumbang adalah haiwan. Tetapi kumbang juga memiliki makna konotasi yang lain iaitu merujuk kepada lelaki atau jejaka. Ialah bagaimana ketaksaan leksikal mempengaruhi proses pemahaman manusia. Okay.
Ketaksaan leksikal ini boleh wujud disebabkan homonim, homofon, homograf, hiponim, sinonim, polisemi, meronim dan juga konotasi. Masalah pemahaman yang berpunca daripada ketaksaan leksikal berlaku apabila sesuatu kata mempunyai lebih daripada satu makna. Akibatnya orang seringkali keliru dan sukar untuk mentafsir makna suatu kata tersebut. Namun, kefahaman ketaksaan leksikal adalah bergantung kepada konteks, iaitu manusia dapat membezakan makna suatu kata tersebut berdasarkan konteks sesuatu ujaran atau ayat tersebut. Seperti kata menggali yang digunakan dalam konteks perkebunan akan berbeza maknanya jika digunakan dalam konteks hukuman atau keadilan. Contoh dalam ayat, petani sedang menggali tanah di belakang rumahnya akan berbeza maknanya dengan ayat, polis sedang berusaha menggali informasi daripada saksi-saksi yang melihat kejadian. Seterusnya saya serahkan kepada Aisyah. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ketaksaan yang berlaku disebabkan homofon. Seperti yang dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi, homofon merujuk kepada perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau hampir sama tetapi mengandungi ejaan dan makna yang berbeza. Ketaksaan ini dapat dilihat dalam perbualan lisan apabila pendengar tidak dapat membezakan bunyi yang didengarnya. Misalnya bunyi yang dihasilkan melalui perkataan gulungan dan golongan. Kedua-dua perkataan ini menghasilkan bunyi yang hampir sama tetapi membawa maksud yang berbeza. Contohnya, gulungan itu telah diletakkan di dalam kotak. Gulungan di sini merujuk kepada benda yang sudah digulung ataupun dilipat dalam bentuk bulat. Manakala ayat yang kedua, golongan itu telah ditempatkan di kawasan yang selamat. Okey, golongan di sini merujuk kepada himpunan ataupun kelompok orang. Dan seterusnya, leksikal yang seterusnya boleh terjadi disebabkan homograf. Okay. Ketaksaan leksikal disebabkan homograf ini boleh berlaku apabila sesuatu perkataan mempunyai ejaan yang sama tetapi mempunyai sebutan dan makna yang berbeza. Misalnya, ketaksaan ini kerap berlaku apabila dalam pembacaan, pembaca tidak dapat membezakan cara penyebutan bagi i pepet dan i taling. Perkataan ini dapat dibezakan melalui penggunaan huruf i pepet dalam ayat yang pertama yang menghasilkan bunyi perang. Contoh ayatnya ialah kapal perang itu milik Pak Abu. Makna perang di sini merujuk kepada warna kapal milik Pak Abu yang berwarna perang. Dari segi konteks pula, adalah mustahil untuk Pak Abu mempunyai sebuah kapal perang. Dan ayat yang kedua pula mengandungi perkataan PERANG yang dibaca menggunakan huruf italing yang menghasilkan bunyi perang. Contoh ayat, kapal perang itu milik Amerika Syarikat. Perkataan perang ini merujuk kepada perkelahian. Oleh itu, kapal perang di sini membawa makna kapal yang digunakan untuk tujuan peperangan. Dari segi konteks pula, kapal perang milik Amerika Syarikat adalah sesuai dengan konteks ayat ini. Memandangkan Amerika Syarikat merupakan negara yang mempunyai sistem ketenteraan yang kuat. Okey, oleh itu makna sebenar ayat ini dapat dipastikan apabila pembaca mengujarkan perkataan PERANG dengan betul sama ada menghasilkan bunyi perang ataupun perang. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh kesesuaian konteks dalam ayat itu. Seperti mana yang kita tahu, ketaksaan leksikal ni wujud apabila satu kata mempunyai banyak makna yang menyukarkan manusia untuk mentafsir satu kata tersebut. Persoalannya di sini, mengapa manusia itu sukar untuk mentafsir ayat-ayat taksar tersebut? Dikatakan ayat-ayat taksar tersebut membebankan
memori manusia. Hal ini kerana ingatan jangka pendek manusia tidak dapat membuat pelbagai pentafsiran secara serentak. Pentafsiran harus dibuat satu persatu dan selepas itu baru dipilih pentafsiran yang paling tepat. Dan pemprosesan maklumat mesti melalui satu rangkaian urutan gerak laku yang tepat, bermula dengan ingatan deria yang bertindak balas terhadap rangsangan bahasa, sama ada rangsangan penglihatan dan pendengaran. Sesudah ditapis, rangsangan ini dihantar kepada ingatan jangka pendek untuk ditafsir. Selepas selesai diproses, maklumat itu dihantar pula kepada ingatan jangka panjang untuk disimpan. Dan masalah kefahaman selalunya berpunca daripada masalah yang dihadapi oleh ingatan semasa memproses maklumat. Hal ini jelas apabila pemahaman manusia terhadap ayat atau ujaran yang mengandungi ketaksaan leksikal dikatakan mengambil masa yang lama untuk ditafsir kerana daya ingatan jangka pendek manusia tu yang agak terhad. Okay. Saya akan membentangkan tentang ketaksaan struktur. Definisi ketaksaan struktur. Menurut Zulkifli Hamid 2006, ketaksaan struktur wujud apabila dua atau lebih struktur yang berlainan dihubungkan dengan satu urutan kata yang serupa. Setiap struktur mempunyai makna yang berlainan daripada struktur yang lain. Menurut Mahiram Ahmad 2013, ketaksaan struktur atau istilah lain merupakan ketaksaan gramatis sering ditemukan dan sering disalah terjemah tanpa disedari oleh penterjemah. Ketaksaan struktur melibatkan juga perubahan semantik terjadi apabila intonasi bertukar. Malah dalam hal ini, intonasilah yang menentukan fokus ayat. Hasan Alwi dan Dendi Sugono 2002 menyatakan bahawa ketaksaan struktural terjadi kerana sebab-sebab berikut. Pertama, penggunaan imbuhan awalan tertentu. Contoh ayat, saya mencari pencukur rambut. Ayat ini membawa dua tafsiran yang berbeza. Yang pertama iaitu saya mencari orang yang pekerjaannya mencukur rambut. Dan yang kedua, saya mencari alat untuk mencukur rambut. Di sini menunjukkan bahawa penggunaan imbuhan men iaitu imbuhan awalan menjadi ketaksaan struktural dan mengubah maksud ayat tersebut. Yang kedua, penggunaan kata nafi. Contoh ayat, dia tidak muda lagi. Ayat di sini membawa dua tafsiran iaitu dia sudah tua ataupun dia belum tua ataupun dia agak tua. Menurut Robbs 1991, ketaksaan struktur merupakan pelbagai potensi interpretasi terhadap bahasa bertulis atau lisan disebabkan oleh cara ayat atau frasa yang disusun. Kekaburan linguistik menyukarkan manusia untuk menentukan makna kecuali maklumat lebih lanjut tersedia yang menjelaskan konteksnya. Oleh itu, secara ringkasnya, ketaksaan struktur terjadi apabila frasa atau ayat mempunyai daripada satu struktur atau satu makna yang mendasarinya. Baiklah, sekarang kita beralih kepada jenis-jenis ketaksaan struktur. Menurut Mazda Surti 2007 dalam jurnal Lingua Cultura, ketaksaan struktur terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, kata kerja bergabung dengan kata nama dan frasa sendi nama. Sebagai contoh ayat, perempuan itu memukul lelaki itu dengan sebuah buku. Dalam jenis ini, ketaksaan akan berlaku apabila frasa sendi nama iaitu dengan sebuah buku boleh menjadi penerang kepada kata nama perempuan itu dan lelaki itu. Dalam ayat itu, tiada petunjuk untuk menentukan bahawa frasa sendi nama iaitu dengan buku itu menerangkan kepada kata nama yang mana. Oleh sebab itu, bagi menyelesaikan masalah kekaburan bagi jenis struktur ini, maka perlu membina atau memasukkan maklumat tambahan yang menunjukkan kesan daripada kata kerja memukul tersebut. Sebagai contoh, perempuan itu memukul lelaki itu dengan buku. Lelaki itu sakit. Ketaksaan ini akan diselesaikan apabila ada maklumat tambahan yang menunjukkan kesinambungan ayat taksa di sebelah kiri. Seterusnya kita beralih kepada kata kerja bergabung dengan kata nama, frasa sendi nama 1 dan frasa sendi nama 2.
Sebagai contoh ayat, Ali meletakkan botol itu di atas meja di dapur. Ketaksaan struktur ayat ini berlaku apabila kemungkinan frasa sendi satu iaitu di atas meja telah menjadi tujuan arah atau frasa sendi nama dua iaitu di dapur. Hal ini kerana ketaksaan berlaku kerana kedudukan frasa sendi nama yang berdekatan untuk menerangkan kedudukan botol tersebut. Ketaksaan ini juga berlaku apabila frasa sendi satu di atas meja sebagai penerang kepada kata nama iaitu botol telah menunjukkan bahawa botol itu sudah berada di atas meja. Yang kedua, jika frasa sendi kedua di dapur sebagai penerang kepada kata nama iaitu botol, maka telah menunjukkan bahawa botol itu sudah berada di dapur. Hal ini telah memungkinkan kepada dua jangkaan makna kepada pendengar. Bagi menyelesaikan masalah ini, perlu meletakkan sepadan antara frasa sendi satu dan frasa sendi dua dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, Ali meletakkan botol di atas meja di dapur. Oleh itu, makna bagi ayat tersebut ialah botol itu perlu diletakkan di atas meja yang berada di dapur. Yang ketiga, struktur kata nama bergabung dengan klausa. Sebagai contoh ayat, guru mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang memberikannya hadiah itu. Ketaksaan struktur pada jenis ini telah menghasilkan jangkaan makna yang berbeza. Pertama, guru hanya mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang memberikannya hadiah itu. Ia bermaksud pelajar yang memberikan hadiah sahaja. Jangkaan kedua adalah guru mengucapkan terima kasih kepada pelajar. Ia bermaksud semua pelajarnya sama ada memberi hadiah atau tidak. Jangkaan makna pertama berlaku kerana klausa yang memberikannya hadiah itu hanya menyekat atau menumpukan kepada pelajar sahaja. Jangkaan makna kedua berlaku kerana klausa yang memberikan hadiah itu tidak disekat atau bebas daripada kata nama. Bagi menyelesaikan masalah ketaksaan pada jenis ini, pendengar perlu mementingkan tanda baca yang betul dan bersesuaian dalam ujaran lisan mengikut konteks. Cara lain adalah tidak mengehadkan klausa yang memberikannya hadiah itu kepada kata nama pelajar bagi mengelakkan unsur bias. Nampak bagaimana ketaksaan struktur mempengaruhi proses pemahaman manusia. Ketaksaan struktur sering ditemukan dan salah diterjemah tanpa disedari oleh penterjemah. Manusia melakukan tindakan dengan sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan mereka. Pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki konsekuensi yang tidak sengaja dari penetapan struktur yang berpengaruh kepada tindakan manusia seterusnya. Manusia menurut teori ini berfungsi sebagai ejen pelaku yang bertujuan memiliki alasan atas aksinya dan mampu menguraikan alasan itu secara berulangan. Perkataan yang diuraikan oleh manusia secara berulang mempunyai tujuan yang berbeza mengikut kehendak dan fungsinya pada masa tersebut. Menurut mereka, ketaksaan struktur mengandungi 3 dimensi iaitu pemahaman menerangkan cara manusia memahami sesuatu, kedua, moralitis atau arahan yang tepat iaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu harus dilakukan, ketiga ialah kekuasaan dalam bertindak iaitu menyatakan cara manusia mencapai sesuatu keinginan. Kita teruskan perbandingan kita dengan ketaksaan struktural yang melibatkan perubahan semantik iaitu makna dan kefahaman boleh dijelaskan dengan adanya perubahan dari segi intonasi atau meletakkan jeda bagi kita memahami makna ujaran yang sebenar. Hal ini demikian kerana intonasilah yang menentukan fokus bagi ayat yang ingin diujarkan oleh penutur. Bagi tulisan pula, sistem pemenggalan asal dilakukan bagi melihat mana perkataan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, ayat baju ibu baru koyak. Yang pertama, baju ibu baru koyak atau dari segi intonasinya, baju ibu baru koyak iaitu maknanya adalah baju yang baru dibeli ibu sudah koyak. Atau makna yang keduanya ialah baju ibu baru koyak. Jika ditekankan intonasinya, maknanya adalah baju ibu baru koyak iaitu baju ibu baru ataupun isteri baru telah koyak. Oleh itu, dengan meletakkan intonasi atau jeda di perkataan tertentu akan memudahkan pemahaman ketaksaan bagi sebuah ayat. Seterusnya,
dan juga perkataan juga boleh dipahami melalui penglihatan daripada konteks. Konteks terhadap perkataan yang mempunyai tekankan perkataan yang dianggap atau kelihatan mempunyai ketasaan di situ dan lihat kepada konteks iaitu siapa penuturnya, di manakah ujaran itu dituturkan dan juga libatkan pendengar yang melawan tutur. Sebagai contoh, Aminah sedang mencari seorang sahabat. Perkataan ta'asal itu terlihat di perkataan sahabat iaitu makna yang pertama membawa kepada Aminah sedang mencari sahabatnya iaitu yang berambut lurus, berbadan agak berisi yang bernama Ali. Dan makna yang kedua ialah Aminah sedang mencari seorang sahabat di mana Aminah sedang mencari seorang sahabat yang baru iaitu peramah, suka berbual dan tidak pemalu. Penekanan ketasaan diberikan kepada kata sahabat dan perlu melihat kepada konteks bagi mengetahui apakah sebenarnya makna yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, ketasaan terjadi kerana ketidaktentuan dalam pembentukan. Ketasaan ini boleh mengakibatkan kekeliruan jika makna yang disampaikan adalah tidak faham dan tidak melihat kepada konteks ataupun intonasinya iaitu wujud kerana suatu kata mempunyai lebih daripada satu makna dan perlukan pemahaman yang lebih atau meluas untuk memahami ayat tersebut. Terima kasih.